Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua, khususnya murid tahun 4 SK Sriwangsa. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton video pembelajaran pada kali ini. Pertamanya, izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Muhammad Azli yang akan mengajarkan kamu mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Saya kira ini mungkin kali pertama kamu mendengar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Okey, apa yang kamu fahami dengan reka bentuk dan teknologi? Jadi sebelum ini, jika kamu selama ini kamu belajar mata pelajaran sains, ya, mata pelajaran sains tu dia bersifat eksperimen dan bersifat kajian. Dan kalau kita hubung kaitkan dengan mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, mata pelajaran ini ialah bagaimana kita dapat aplikasikan sains dalam kehidupan, atau kita ringkaskan sebagai mata pelajaran kemahiran. Okey, bagi tajuk pertama bagi mata pelajaran ini, kita akan bincangkan tentang soal keselamatan bengkel. Ya, ia berkaitan bagaimana pengurusan diri kamu dan perjalanan kamu dalam apabila kamu masuk ataupun kamu melakukan aktiviti di dalam bengkel. Kerana apa? Dalam mata pelajaran ini yang bersifat kemahiran, banyak kamu habiskan masa untuk melakukan aktiviti-aktiviti di dalam bengkel, sama ada dalam bengkel kemahiran ataupun di dalam makmal komputer. Jadi kita lihat apakah langkah-langkah yang perlu kamu ambil atau awasi semasa kamu berada atau melakukan aktiviti di dalam bengkel. Baik. Perkara pertama yang akan kamu pelajari pada tajuk ini ialah berkaitan dengan peraturan. Okey, seperti yang kamu dapat lihat pada paparan ini, apa yang dinyatakan di situ ialah kemalangan boleh dielakkan dengan cara mematuhi peraturan. Kemalangan boleh dielakkan dengan cara mematuhi peraturan. Baik. Peraturan dalam makmal ataupun bengkel ini terdiri daripada 3 bahagian, iaitu peraturan keselamatan diri, kedua, peraturan keselamatan bengkel, dan yang ketiga, peraturan keselamatan bahan dan peralatan. Terdapat 3 komponen ini, iaitu keselamatan diri, keselamatan di dalam bengkel, dan keselamatan bahan dan peralatan. Baik. Kita lihat pada peraturan keselamatan diri. Kamu dapat lihat dalam kotak biru ini, iaitu pertama, pakai pakaian dan kasut yang sesuai, pastikan rambut diikat dengan kemas, masukkan tudung ke dalam apron, tanggalkan atau masukkan tali leher ke dalam apron, masukkan tudung ke dalam apron, pastikan rambut diikat dengan kemas. Jadi apa yang dapat kamu pelajari daripada 6 peraturan ini? Ia ialah merangkumi penampilan kita di dalam bengkel. Okey, pertama, pakaian kena sesuai. Yang kedua, sekiranya kamu punya rambut yang panjang, hendaklah diikat. Yang ketiga, sekiranya kamu memakai tudung itu perlu dimasukkan ke dalam apron. Begitu juga tali leher. Dan selain itu, pastikan rambut kamu diikat dengan kemas. Okey. Dan seterusnya, kita hendaklah mematuhi semua peraturan yang semua peraturan semasa menjalankan aktiviti. Peraturan ini termasuklah peraturan yang ditetapkan oleh guru kamu. Kemudian, kamu hendaklah menggunakan alat pelindung diri semasa melakukan aktiviti
sekiranya diperlukan. Setelah kamu selesai melakukan aktiviti, kamu hendaklah mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Baik. Itu ialah peraturan keselamatan diri. Merangkumi penampilan atau pakaian kamu dan alat ataupun alat pelindung diri yang perlu kamu pakai sekiranya diperlukan. Baik. Seterusnya ialah peraturan keselamatan bengkel. Peraturan keselamatan bengkel. Biasanya kamu akan dapati peraturan keselamatan bengkel ini akan dilekat pada dinding atau papan kenyataan di dalam bengkel. Yang pertama, dilarang masuk ke dalam bengkel tanpa kebenaran guru. Selain itu, dilarang membawa beg ke dalam bengkel. Okey. Seterusnya, pastikan semua pintu dan tingkap terbuka supaya bengkel mempunyai cahaya yang cukup dan pengudaraan yang baik. Memang di dalam bengkel mempunyai lampu, tetapi yang penting ialah pengudaraan yang baik. Okey, seterusnya minta kebenaran guru sebelum menggunakan peralatan dan bahan. Maksudnya ialah semua peralatan dan bahan yang hendak digunakan kamu perlu mendapat keizinan dan kebenaran guru. Seterusnya gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat. Selain itu, beritahu guru jika berlaku kemalangan atau kecederaan. Kerana apa? Kerana di dalam bengkel ini ada satu tempat yang risiko untuk berlaku kemalangan. Kerana kita menggunakan peralatan yang tajam, kemudian bahan-bahan yang mungkin mengakis yang bersifat asidik. Jadi sekiranya berlaku sebarang kemalangan yang melibatkan bahan dan melibatkan peralatan, sila maklumkan guru dengan segera supaya dapat diambil tindakan. Seterusnya, bersihkan tempat kerja dan bengkel setelah selesai melakukan semua aktiviti. Jadi, kamu hendaklah bersihkan tempat kerja sebelum kamu keluar daripada bengkel. Bersihkan dengan segera jika terdapat sebarang tumpahan di lantai. Matikan semua suis elektrik sebelum meninggalkan bengkel. Baik. Adakah kamu faham dan dapat kamu ingat semua yang saya nyatakan tadi? Sekiranya tidak, kamu ulangi video saya ini ataupun saya tinggalkan kamu dengan tugasan, kamu salin semula peraturan bengkel yang telah saya kepilkan dalam modul yang sekolah bekalkan. Kamu tulis semula peraturan bengkel itu dalam buku latihan kamu. Dengan itu saya berharap apabila kamu menulis itu dapat kamu hafal ataupun kamu ingat peraturan-peraturan yang merangkumi keselamatan diri dan keselamatan bengkel. Jadi saya ingat setakat itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kerana kamu meluangkan masa sehingga tamat pembelajaran ini dan kamu susuli dengan aktiviti yang saya nyatakan tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.